Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. Berita yang hangat diperkatakan oleh warga maya, oleh walaun-walaunti cuba memprovokasi dan juga mengelirukan ya maklumat sebenar berkaitan dengan kenaikan harga diesel. Ya benar, harga diesel, minyak diesel itu sudah diapungkan. Maksudnya tidak ada lagi subsidi. Benarkah tidak ada subsidi sahabat semua? Jadi ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Kalau sebelum ini minyak diesel ini ada subsidi dan warga asing ya penyeludup-penyeludup ya mereka yang sudah kaya raya tetap mendapat ya subsidi minyak diesel setiap kali mereka mengisi. Tetapi dengan penarikan subsidi ini ya mereka tidak lagi ya mereka akan mendapat ya harga yang di pasaran seperti mana yang ditetapkan, yaitu 1 liter bersama dengan RM3.35. Itu antara harga ya yang diapungkan. Jadi benarkah subsidi minyak diesel ini telah ditarik? Soalannya tidak, sahabat-sahabat semua. Ya, cuma subsidi itu sudah menjadi subsidi minyak diesel bersasar, dikenakan ataupun diberikan secara direct kepada rakyat yang berhak ataupun layak untuk menerimanya. Jadi kepada warga asing, kepada penyeludup-penyeludup dan yang kaya raya, ya mereka tidak lagi mendapat subsidi minyak diesel ini. Tetapi kepada rakyat B40, M40 dan juga peniaga-peniaga kecil, nelayan dan sebagainya tetap mendapat dengan cara memohon ya kepada budi. Apabila diluluskan, Anda akan mendapat RM200. Bukan sekali, tetapi setiap bulan, sahabat-sahabat semua. Itu antara kebaikan. Ya, dan kalau kita lihat lagi, walaupun dinaikkan dengan harga 1 liter bersama dengan RM3.35, kita masih berada di tangga atau boleh dikatakan lebih rendah ketimbang dengan negara-negara ASEAN yang lain, Asia Tenggara, seperti negara yang Anda nampak di sini, Singapura, Kambodia, Thailand lebih tinggi dari kita ya. Myanmar, Laos, Vietnam, Filipina, Indonesia, kecuali Brunei lah ya, ini memang kaya minyak. Jadi tahniah lah sebenarnya. Dan jangan lepaskan peluang ya untuk Anda sahabat semua untuk memohon. Ya, karena budi ini dia ada beberapa kategori, yang 3 kategori. Yang pertamanya budi individu, yaitu pemilik kenderaan diesel individu. Bantuan tunai sebanyak RM200 setiap bulan disediakan kepada pemilik kenderaan diesel individu yang layak. Baik, kelayakannya memohon warga negara Malaysia berpendapatan tahunan individu atau pasangan RM100,000 dan ke bawah berdasarkan data LSDN. Kalau Anda adalah itu, Anda boleh layak untuk memohon. Dan yang kedua adalah budi agri komoditi. Petani dan pekebun kecil, wang tunai RM200 juga akan diberikan setiap bulan. Dan yang ketiga adalah budi my subsidi diesel, pengangkutan darat. Ya, sistem kawalan diesel bersubsidi, yaitu platform khusus untuk kenderaan awam dan pengangkutan barangan terpilih, terus mendapat subsidi diesel melalui flat card. Jadi ramai mengatakan, wow, harga sudah naik ya. Antara mereka-mereka yang melangkan ataupun mengecam keadaan ini, sebenarnya adakah mereka ini menggunakan kenderaan yang diisi dengan minyak diesel, sahabat-sahabat semua, atau mereka sengaja melakukan semua itu untuk menghasut, mengelirukan rakyat dan sebagainya. Sebab apa? Ya, hari ini ya Kementerian ataupun Menteri Kewangan 2 telah membuat satu kenyataan, sahabat-sahabat semua ya, berkaitan dengan kenaikan ataupun penarikan subsidi dan subsidi bersasar dilakukan. Ya, subsidi bersasar katanya kos perniagaan tidak akan meningkat, yaitu antara kenyataan terkini daripada Amir Hamzah ya, Menteri Kewangan 2. Dan sekali lagi bagi rakyat Sabah dan Sarawak, Borneo khususnya, penarikan subsidi ini dikecualikan. Maksudnya Sabah dan Sarawak kekal harganya seperti sedia kala. Dan kalau kita lihat ya, kita kembali kepada kenyataan daripada Menteri Kewangan 2 ini, kerajaan akan terus mempergiatkan usaha memberi kefahaman kepada masyarakat khususnya golongan petani berhubung pelaksanaan penyasaran subsidi bahan api diesel. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan melalui satu sidang media semalam berkata, perkara pertama yang perlu diperjelaskan adalah permohonan skim penyasaran bahan api bagi petani tidak hanya terhad kepada skim budi agri community semata-mata,
Tambah lagi mereka perlu dijelaskan tentang kriteria serta skim lain yang boleh memohon, seperti jika mereka atau syarikat mempunyai kenderaan mengangkut barangan, mereka juga boleh memohon bantuan menerusi sistem kawalan diesel bersubsidi 2.0, merangkumi 23 jenis kenderaan yang masih diberi harga semasa. Jadi tidak ada isu katanya kos mereka naik dan mereka perlu menaikkan harga kerana harganya akan sama macam sekarang, katanya dipetik. Amir Hamzah sebelum ini hadir ke sesi ramah mesra dan soal jawab kumpulan sasar Hari Terbuka Budi Madani Agrokomoditi di Kelang pada Sabtu yang lalu, turut dihadiri oleh Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu. Sementara itu beliau berkata setakat ini Budi Madani sudah menerima sebanyak 60,000 permohonan dengan 30,000 lebih sudah diluluskan, meliputi pemohon dalam kalangan individu, petani, pekebun kecil dan komoditi. Itu antara kenyataan ya daripada Menteri Kewangan 2. Jadi sahabat semua, sekali lagi kalau kita lihat seperti mana yang dinyatakan ya, ramai yang beranggapan harga barangan akan naik dan sebagainya. Jadi kita boleh lihat Budi My Subsidi Diesel. Jadi ini antara 10 jenis kenderaan ya, antara yang layak untuk mendapat subsidi ini. Antaranya bas sekolah, bas ekspres, bas henti-henti, bas mini, bas pengantara, kereta sewa, taksi, van, lori maya, ambulans, kereta bomba. Dan ini kenderaan pengangkutan awam dan 9 jenis kenderaan pengangkutan barangan seperti lori, kargo am, penggerak utama, lori riget, lotuk kotak, tangki air, minuman botol dan beberapa lagi. 14 jenis pertambahan kenderaan pengangkutan barangan baharu. Ya, ini antara hasil pertanian, kandang haiwan, kombinasi open platform catering, lori food catering ya. Maksudnya sahabat semua, harga tetap sama ya untuk Budi My Subsidi yang dikenakan kepada jenis-jenis kenderaan ini. Untuk kenderaan pengangkutan awam, 9 jenis pengangkutan barangan, pertambahan kenderaan pengangkutan barangan baru dan sebagainya. Jadi kalau ada di antara walau-walau mengatakan harga barang, janji dicepati dan sebagainya, inilah sebenarnya apa yang diperlukan ya, supaya subsidi ini tidak dinikmati oleh mereka-mereka golongan warga asing ya, apalagi golongan yang sudah kaya raya yang tidak sepatutnya pun mendapat subsidi ya bersasar minyak diesel ini. Begitu juga dengan penyeludup ya, mereka walaupun mungkin mereka masih lakukannya, mereka mungkin tidak akan mendapat keuntungan yang lebih lumayan lagi. Jadi ini sedikit sebanyak sahabat semua cara ya untuk mementra. Seperti mana satu berita yang menarik juga untuk saya kongsikan yang berlaku di negeri Terengganu, sahabat-sahabat semua. Negeri Terengganu di bawah kerajaan Patipas. Jadi izinkan saya untuk membacakan kenyataan media ini apabila dikatakan KPDN Terengganu rekod 11 kes seleweng diesel, rampasan lebih sebanyak RM560,000 sejak awal tahun ini. Jadi ini yang berlaku sebenarnya. Ya, kerana minyak diesel itu bersubsidi dan mereka menyeludup ya. Dan siapa yang rugi? Kerajaan kita, sahabat semua. Jadi sebenarnya uang sebanyak 560,000 ini boleh disalurkan ya kepada rakyat seperti subsidi yang diberikan ya setiap bulan. Tetapi kerana ada penyelewengan, penyeludupan, kerajaan mengalami satu kerugian yang begitu besar sekali. Jadi kalau kita lihat kenyataan media ini, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Terengganu merekodkan 11 kes penyelewengan diesel, membabitkan rampasan bernilai lebih daripada RM560,000. Pengarahnya Saharudin Muhammad Kia berkata ia membabitkan 4 kes di Kuala Terengganu, 3 di Besut, masing-masing 2 kes di Kemaman dan Dungun menerusi Optiris 3.0 bermula 1 Januari lalu hingga semalam. Beliau berkata ia membabitkan 905 pemeriksaan yang dilaksanakan di seluruh Terengganu. Dalam tempoh itu, kita turut menahan 8 individu dalam operasi sama selain merampas dan menyita diesel, aset serta peralatan lain berjumlah RM560,000 lebih. Masyarakat di sana menjadi mata dan telinga kepada pihak berkuasa sekiranya mempunyai sebarang maklumat terutama yang berhubung aktiviti penyelewengan barangan kawalan bersubsidi bagi memastikan aktiviti haram ini dapat dibenteras. KPDN juga sentiasa menggerakkan anggota penguatkuasa di lapangan dan mempertingkatkan aktiviti penguatkuasa serta pemantauan bagi memastikan aktiviti haram ini dapat dibendung daripada terus berleluasa. Itu dia sahabat semua.
satu perkara yang amat mengejutkan kita. Dan satu yang saya ingin katakan di sini, sekiranya ya Anda sudah memohon dan diluluskan, pastinya Anda akan mendapat RM200 sebulan. Dan sekiranya Anda tidak menggunakan duit ataupun menggunakan kenderaan Anda untuk pergi kerja yang menggunakan minyak diesel, maka Anda mempunyai lebihan RM200, sahabat-sahabat semua, setiap bulan yang boleh digunakan. Ya, mungkin setiap minggu, hujung minggu, membawa anak-anak, keluarga untuk pergi healing-healing camping dan sebagainya. Jadi, tidakkah itu satu berita yang menggembirakan buat Anda, sahabat semua? Jadi, saya percaya ini adalah satu, walaupun ya langkah yang baru, penyasaran subsidi ini ya belum ya, mungkin mendapat respon yang kurang, atau khususnya daripada pembangkang, khususnya daripada walaun-walauntin, sitro-sitro, tentera-tentera cyber daripada pembangkang. Tapi kalau dipikirkan secara logiknya, sahabat semua, sebenarnya ini ya boleh memberikan sedikit kelegaan kepada golongan B40, M40, peniaga-peniaga kecil dan juga senarai-senarai kenderaan yang saya bacakan tadi ya. Ada 10 jenis kenderaan pengangkutan awam yang masih boleh ya mendapatkan subsidi pada harga subsidi, 9 jenis kenderaan pengangkutan barangan dan juga 14 jenis pertambahan kenderaan pengangkutan barangan baharu. Itu berkaitan dengan food catering dan sebagainya. Jadi ini tidak memungkinkan ya, ini tidak memungkinkan untuk harga itu akan naik dan sebagainya. Kalau ada kenaikan pun pastinya mereka ya ada yang cuba untuk mengambil kesempatan daripada perkara ini. Jadi ya, kalau ada yang berlaku, sahabat semua, buat aduan supaya yang melakukan kenaikan harga itu boleh dikenakan tindakan yang sewajarnya. Alright, sahabat semua, saya harap ya Anda boleh faham ya dengan apa yang saya katakan ini. Yang pastinya kalau walaun-walaun itu pastinya mereka akan menutup telinga, membutakan mata ya. Karena apa? Mereka akan menggunakan isu ini untuk memusingkannya, untuk digunakan pakai sebagai isu sensasi. Demi apa? Untuk kepentingan politik, untuk menghasut, untuk membenci kerajaan ini dan sebagainya. Jadi sebelum saya akhiri, sekali lagi jangan lupa untuk memohon bagi yang layak, bagi yang memiliki kenderaan, bagi yang individu yang memiliki kenderaan yang menggunakan minyak diesel dan juga pendapatan bersama istri dan ketua isi rumah di bawah 100.000, Anda layak untuk memohon sahabat-sahabat semua. Jadi sekali lagi sampai di sini saja. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan ya berkaitan dengan isu ini, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel, kita berjumpa lagi. Bye-bye.